Assalamualaikum, selamat pagi Malaysia, salam sejahtera Asia. Kembali menyaksikan kami dalam Sejahtera Asia bersiaran untuk hari ini, hari Selasa 27 September 2021 bersamaan dengan 20 Safar 1443 Hijriah. Saya Ghazali Zawawi. Dan saya Wan Alif Wan Kasim. Gas, ada pembetulan lah Gaf 28 kah? 28 September. Lama, semalam 27 kan. Ah. Kita ni terbawa-bawa RMK ke-12 malam. Itu antara yang topik hangat akan kita Betul. bicarakan lepas ini, Gas. Betul tak, Gas? So, Gas, hari ini macam mana? Alhamdulillah Semalam ni okey? sihat. Sihat. Kita terfikir-fikir apa nak sarapan pagi ni. Mungkin ada resepi baru yang kita nak belajar ke. Sebab tetamu kita hari ini adalah seorang chef dan juga seorang yang pernah menyertai sebuah program reality masakan yang terkenal kan. Dan mungkin apakah topik kita pada hari ini, Walif? Okey, topik kita adalah makanan Sarawak ke pentas dunia. Wah, bukan saja makanan Sarawak. Ini hanya di Sarawak, di Malaysia ataupun di setengah tempat, tetapi Betul. ianya telah pun berada di mata dunia. Cita rasanya menjadi pilihan mereka di seluruh pelosok dunia tanah air. Kan, kalau di Australia sendiri ada satu program reality masakan terkenal juga. Mereka menghidangkan laksa Sarawak sebagai hidangan. Dan dengan menggunakan gaya penghidangan yang sangat cantik, peserta tersebut telah mendapat markah yang tertinggi untuk episod minggu tu. Bukan biasa-biasa laksa Sarawak kan? Laksa Jadi Sarawak topik yang akan kita kupas pada hari ini adalah makanan Sarawak ke pentas dunia bersama dengan Chef Imelda Haris. Assalamualaikum, selamat pagi Chef. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Selamat pagi Wan. Selamat pagi Gas. Apa Selamat khabar? pagi. Apa khabar? Alhamdulillah sihat-sihat. Oh, ceria pagi tu. Warna kalas nggak pagi tu? Oh. Ya Rabi, yalah tek warna kalas pagi tu oi. Dah sama kala cencaluk dah. Ya Rabi, nyebut caluk pagi-pagi tu. Nama chef ni warna pun boleh dikata dikaitkan dengan makanan lah. Okey, Chef Imelda, Ya. mungkin kita nak tanya juga lah, Okey, saya. apa dimasak kita pakai sarapan pagi tu? Oh, pagi tu teh malam tadi kami makan nasi dengan ikan kakap 3 rasa, kat ada tom yum daging. Ya. So ada nasi ekstra. Okey. Ada kita buat nyesal nanya pagi tu nak. Nyesal Oh. nanya. So Lekat ya, tadi lekat malam ya. nasi aruk. Ya. Kami malam nasi aruk. Ya, Malam pagi binang tak ada mana? makan nasi ke? Nasi aruk, Nasi aruk. roti keben masin, Cecah dengan air teh panas, aduh, kopi. anyut. Okey, penonton, kita tahu bahawa Chef Imelda adalah seorang chef yang telah berjaya ke peringkat akhir bagi sebuah program reality masakan yang terkenal. Jadi masuk tahun ni lebih kurang 10 tahun sudah kerana 10 tahun. program reality tersebut ialah pada tahun 2011. Dan pastinya saya kira banyak jenis masakan yang dah Chef Imelda cuba kan. Jadi Chef Imelda, soalan pertama saya lah, kita nak tanya dululah sebab kalau laksa Sarawak tu tak semua orang boleh makan taugeh kan. Jadi apa alternatif betul, yang boleh sama, gantikan sama. taugeh? Apa Saya alternatif tak mungkin? makan tauge. Boleh ganti taugeh dengan apa kalau ikut saranan daripada Okey. Chef Imelda? Okey, kalau kata laksa Sarawak, sebenarnya kalau dari segi laksa Sarawak kita letak tauge sebab kita nak ada sesuatu yang crunchy, ada sesuatu yang segar di dalam hidangan kita. Jadi kalau yang tak makan tauge tu, kadang-kadang saya suka gantikan dengan timun sebab timun punya tekstur sama macam tauge. Cuma kalau dicelur tu dia jadi lembik lah. Tapi kalau tak dicelur, kita racik halus, panjang-panjang, dia punya rasa crunchiness tu akan memberi kesegaran pada laksa. Tapi sebab kita dah biasa makan laksa, tak ada sayur lain. Dia tauge je. So mungkin agak, kalau orang tak biasa tu rasa macam tak kenalah kalau kena letak timun. Itu antara sayur yang kita boleh letak gantikan lah. timun. Gas makan tak kalau letak timun? Kalau letak timun makan. Rasa macam okey sebab mi belacan pun letak timun kalau tak silap kan? Betul, Tapi betul. kesian Kita Walif. racik panjang sama je. Kita racik panjang sama je. Betul. Kesian dekat rakan kita ada seorang ni, dia tak makan tauge tau. So setiap kali dihidangkan laksa Sarawak kat kedai kan, sekarang boleh dine in kan. Ya, betul. Satu persatu kena betul, buang betul. tauge tu, kesian. Tapi boleh sama sekarang lah ni tu. ada Saya sama lah cadangan. macam tu juga. Boleh gantikan dengan timun, senang. Timun. Okey. Betul, Dulu betul. kalau tak silap saya lah Walif, Ya. rakan seperjuangan Chef Imelda iaitu Chef Izani, beliau adalah juara untuk MasterChef musim Chef Imelda Betul, kan. betul. Dan beliau adalah seorang doktor gigi. Maksudnya sangat betul. berbeza lah dia punya bidang tu kan. Jadi bagi Chef Imelda sendiri, boleh tak ceritakan bagaimana titik tolak permulaan tu menceburi bidang masakan ni? Memang minat masak ke macam mana? Okey, sebenarnya Gas, Wan, saya tak sangka yang saya boleh masak sampailah saya masuk MasterChef Malaysia.
Maksud saya Okey. masak sampai tahap macam tu tahu. Sebab dulu saya ingat saya just masak untuk kita kenyang ni lah, untuk makan ramai-ramai kat rumah. Sebab saya duduk seorang dan kawan-kawan suka datang kalau hujung minggu. So apa lagi kerja kita selain daripada masak kan. So bila saya masuk MasterChef tu, kat situlah baru saya tahu yang sebenarnya saya memang berbakat di dapur dan saya boleh cipta pelbagai resepi. Sebab bila kita masuk MasterChef, kalau siapa yang biasa tengok, dia ada tiga bahagian lah kan. Dia ada peti saji misteri, dia ada cabaran cipta rasa, dan juga dia ada ini yang kita tak suka lah, cabaran penyingkiran. Dan satu lagi ada group challenge. So waktu paling saya suka ialah cabaran peti saji misteri. Sebab apa? Kita tak tahu apa ada kat dalam tu dan kita have to come up with a recipe or few recipe, tak kisah, yang akan menarik minat judges untuk rasa makanan kita dan panggil kita ke depan. So itu antara yang saya paling suka. Apa Waktu perkara dekat MasterChef misteri dulu. yang pernah dicuba dan dihadapi oleh Chef Imelda yang Chef Imelda ingat sampai sekarang lah? Okey, lidah. Lidah apa tu? Lidah. Lidah lembu. Ya Allah ya okey. Tuhan. Lidah lembu. Sedap kalau buat lidah sup. lembu. Buat sup sedap tu, chef. Buat kerabu kita bakar. Lepas kita bakar, kita buat kerabu pun sedap juga. Kita masukkan dengan sayur-sayur sikit kan, sedap. Tapi sebab saya tak pernah masak, saya pernah makan lidah ni. Jadi saya tak tahu macam mana dia sediakan. Rupanya memang kena buang kulit lidah tu dulu sebelum kita masak. Sebab kita ambil isi dekat dalam je kan. Tetapi sebab saya tak tahu, jadi saya pun hidangkan dengan kulit sekali. Yang saya paling ingat, Papa Jo cakap, kenyalnya lidah ni. Sebab ada lapisan kulit dekat luar tu. Sebab Selamat saya tak tersingkir sebab lidah tak sebab lidah tu lah saya masuk ke pusingan penyingkiran. Tapi saya tak terkeluar. Nasib baik. Tak terkeluar lah. Betul tu, chef. Chef Imelda. Seperti yang seperti apa yang dikatakan bila dah terlibat dalam industri F&B ni, boleh ceritakan permulaannya dan berapa lama sebenarnya pengalaman yang dioleh dalam industri F&B ni? Okey, kira saya betul-betul serius dalam bidang makanan selepas saya masuk MasterChef. So sekarang ni dah kira dalam 11 tahun lah, 10-11 tahun lah. Daripada situ, sebab saya dulu study architecture. Jadi sekarang ni as a food consultant where saya bantu cafe owner or restaurant owner untuk buka kedai makan. Tapi bukan saja dari segi tolong mereka cipta resepi ataupun planning dapur. Maksudnya sebab bila saya ada basic designing dekat situ, jadi dapur orang cantik dan juga functioning. Macam gitu. So kalau kata titik permulaan, memang MasterChef Malaysia lah yang membuka jalan kepada saya untuk melihat sebenarnya makanan ni bukan setakat kita untuk kenyangkan diri saja. Sebenarnya banyak benda yang kita boleh buat. Macam saya dah hasilkan buku, saya dah berjalan jauh sebab masakan dan juga saya ada TV show saya sendiri, Masak Nyaman-Nyaman, dengan cipta rasa rempah ratus. So benda-benda macam itu telah menjadikan sebenarnya makanan ni bukan setakat untuk kita mengenyangkan diri saja. Dia boleh jadi carrier, dia boleh memberi kita pelbagai lagi kepuasan lain. Maksudnya pelajar architecture ni maksudnya food presentation diorang mesti gempak lah kan? Betul. Itu forte saya lah. Okey, Chef Imelda, sebab kalau kita ni lah intai Instagram Chef Imelda ni ada buat yang ada strawberry dekat atas. Ni pencuci mulut ke macam mana ni? Yang mana satu The latest waffle one. Yang ada strawberry dekat atas tu. Yang ada macam-macam buah kan? Yang ini. Okey, yang ini. Masih ada tak ni? Okey, yang ini. Oh, memang tidak lah. Yang ini throwback namanya. Yang tu boleh ni ke? Wan Alif tanya boleh pesan ke? Boleh pesan ni. Oh, yang ini agak susah nak dipesan kerana ini sebenarnya summer cake. Summer berry cake. Summer berry cake. Saya gunakan buah cherry, saya gunakan strawberry, blueberry, blackberry, raspberry. Memang segala-gala berry dekat ada dalam ni. Actually cake ni saya buat waktu saya di Brussels. Ada majlis, time tu ada satu majlis yang diraikan oleh kedutaan Brunei. Diorang jemput saya untuk memasak dan saya in charge of diorang punya dessert table. So waktu tu ni antara kek yang saya buat untuk mereka. Ini buah strawberry.
andai katalah program reality tu kan, dia punya segmen saji misteri tu pakai buah dabai, agak-agaknya apa idea Chef Imelda? Buah dabai. Kalau dabai banyak ya, kita boleh buat biskut, biskut coklat chip dabai, kita boleh buat coklat chip dabai biar dabai. betul. Yes, yes, okey. betul. Kita guna dabai masin. So dia ada rasa lemak-lemak masin bits in the chocolate chip cookies. Kalau saya buat ni senang je, saya buat nasi goreng dabai. Kalau Wan Halim macam mana? Aiskrim dabai saya suka. Oh yes, aiskrim dabai ada juga. Okey, selepas ini banyak lagi soalan cheesecake dabai pun sedap. Betul. Selepas lagi banyak lagi soalan yang kita nak tanya dengan anak Sarawak ini yang menempa nama bukan sahaja di Semenanjung Malaysia, juga di Persada Antarabangsa dengan melakukan demonstrasi makanan tradisional Sarawak kepada masyarakat luar negara. Semuanya jangan ke mana-mana. Sama kami Pagi Selasa Sejahtera Asia. Kembali lagi dalam Sejahtera Asia dan pastinya malam kita masih lagi mengupas mengenai topik makanan Sarawak dibawa ke Persada Antarabangsa bersama dengan seorang chef anak tempatan Sarawak yang telah berjaya mara ke peringkat akhir dalam sebuah program realiti masakan terkenal pada tahun 2019 dan beliau juga adalah seorang perunding makanan. Chef Imelda, nak tanya sikit lah macam saya. Orang bujang tu nak, mana-mana nak kata orang Solo tu di rumah, mungkin seedah ketuha, ada microwave ajak lah. Teringin juga nangga pencuci mulut yang kita pola. Mungkin apa antara resepi, sekiralah pencuci mulut ke, main course ke yang boleh dibuat menggunakan microwave sahaja? Cadangan daripada Chef Imelda. Sangat senang sebenarnya. Dia ada 3 minutes, macam 2 minutes chocolate cake kita boleh buat. Ataupun banana cake. Kita cuma perlukan sedikit tepung, gula, susu dan kalau kata nak letak coklat, boleh letak coklat. Kalau nak letak pisang, lenyekkan pisang dulu, masukkan dan sedikit baking powder. Kacau-kacau, lepas tu masuk ke dalam microwave, dalam seminit 2 dah siap dah. Mug cake kita panggil. Dah boleh dihidang sedap. Saya pernah ada pengalaman Wan Alif. Yang mana Chef Imelda, maafkan saya lah, saya tak tahu. Masa itu saya ada microwave. Sekarang ni saya menyesal saya tak nak pakai microwave lagi dah. Sebab saya pernah rebus telur guna microwave. Lepas tu telur tu pecah. And then memang bau lantuh lah microwave dia. Semalam saya nyuci. Siap spray dengan perfume. Memang bau lantuh semalaman. Tapi itulah kena pandai lah pakai kan microwave. Kalau nak pakai microwave, kena set lah dia punya masa yang sesuai, betul tak? Saya rasa temperature tu gas. Kena ikut apa kesesuaian. Mungkin telur tu rasa panas sangat tu betul tu. Okey, Chef. Sebenarnya telur sebab apa dia pecah? Sebab dia berkulit tau. Pressure microwave, dia pressure daripada tengah. Sebab tu dia pecah. Tapi kalau gas cuba buat soft air fried egg, di mana gas letak telur dekat dalam air fryer. 5 minit, suhu pada 170 kalau saya tak silap. InsyaAllah akan dapat soft egg macam yang kita selalu boil tu. Dengar tu. Tips daripada Chef Imelda. Chef Imelda, maksud dia kena pecahkan telur ke letak telur sebiji dalam tu? Kalau dalam air fryer tak payah, tapi kalau microwave kena lubangkan sedikit telur tu. Sebab apa, microwave kan dia menggunakan micro punya gelombang micro. Jadi bila kulit telur tu tak ada lubang, tak ada ruang untuk haba tu terkeluar, jadi tu yang dia pecah. Tapi air fryer ni sebab angin dia berpusing kat dalam tu kan, angin panas, haba panas tu berpusing. Jadi dia tak adalah memecahkan telur tu cracking, unless kalau telur tu dah retak mungkin dia akan pecah. Tapi kalau telur tu macam biasa, insyaAllah tak pecah dan telur macam kita rebus, macam kita rebus biasa. Boleh cuba lepas pagi-pagi dapat tip dan juga petua-petua percuma daripada chef kita ni. Bukan mudah sebenarnya. Kalau nak dapatkan lebih lagi kena beli buku chef nanti. Betul. Follow saya dekat Instagram je. Follow saya dekat Instagram, insyaAllah macam saya dah follow saya dah. Follow dekat Instagram, betul tu. Okey chef. Sini nak tanya jugalah kalau kita dah bicara tentang makanan dari tadi. Bagaimanakah pendorong sebenarnya untuk chef lakukan semua ini, ataupun memang ada minat sejak dari kecil, ataupun mungkin inspirasi itu datang selepas menang ataupun berada dalam satu level yang tinggi di MasterChef, atau bagaimana sebenarnya? Okey, sebenarnya memang saya minat memasak dan saya ni jenis suka nak cipta benda-benda baru tau. Saya tak suka membazir satu. Jadi bila kita tak nak membazir, jadi banyaklah bahan-bahan yang lebih tu saya akan tukarkan kepada resepi yang
boleh kita hidangkan. Sebenarnya banyak resepi yang saya cipta ni adalah hasil daripada barang-barang yang ada dekat dalam peti sejuk rumah saya. Macam tu. Dan saya nak kongsi sikit. Saya pernah baca somewhere dekat dalam social media, dia kata setiap orang kena ada 5 hobi. Hobi pertama untuk keep us healthy. Untuk kita sihat lah, macam berlari, yoga, bermain badminton, apa-apalah, segalalah. So yang kedua, to keep us creative. Sama ada melukis, menyanyi, membaca, macam-macam lah. Yang ketiga, to evolve our mind. Yang ini untuk supaya kita tidak sentiasa otak kita sentiasa berkembang. Yang kelima, untuk make us money. Hobi yang boleh menjana pendapatan. Dan akhir sekali, hobi yang boleh to grow us professionally. Macam saya, alhamdulillah dengan minat memasak ni, saya sapu 5-5 tu. So dekat situ, alhamdulillah. So dekat situ daripada minat biasa je, boleh menjana pendapatan untuk saya, boleh evolve my mind, boleh keep me creative, boleh keep me fit. Dan at the same time to grow me as professional. Dan saya kira keterangkuman 5 hobi ini buatkan kita punya self-enrichment yang baik lah sebenarnya kan. Dan cakap mengenai jana pendapatan, Chef Imelda, sekarang ini trend dekat media sosial lah. Ada orang kata chef ataupun mereka yang gemar dengan dunia masakan ini berkongsi resep mereka di laman sosial macam Instagram. Lepas tu meraih pula bilangan pengikut sampai berjuta-juta. Lepas tu bila buat produk tak sampai sehari dah sold out dah. Jadi kita nak tanya kepada Chef Imelda, pandangan Chef Imelda lah kepada mereka yang mungkin ibarat cendawan tumbuh selepas hujan ni kan. Bagaimana Chef Imelda berpendapat bahawa ya, hobi satu masakan itu sangat baik kerana sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu, itu memang tanggungjawab setiap hari kan. Tapi it's another level bila boleh generate income kan, pandangan Chef Imelda. Okey, bagi saya alhamdulillah kalau benda yang daripada kita minat dah boleh membantu kita untuk menjana pendapatan. Tetapi kita kena pastikan yang makanan atau apa yang kita jual tu konsisten. First konsisten. Dua selamat. Selamat tu dari segi hidangan, ingredient. Ramai orang tak tahu kawalan dan keselamatan makanan adalah sangat-sangat penting untuk mengelakkan kita punya klien daripada sakit perut, apa benda sekalian lah. So dekat situ kalau tanya pendapat saya sangat menyokong kepada mana-mana yang berminat untuk berniaga, untuk menambah pendapatan. Tetapi jangan lupa untuk sentiasa memastikan agar makanan itu konsisten dan juga selamat untuk dimakan. Dari tadi kita cakap tentang makanan ni. Pagi-pagi ni dah keroncong dah perut ni gas. Tetapi secara amnya Chef, apakah hidangan kegemaran Chef yang Chef suka sangat buat ataupun masak khas untuk diri ataupun keluarga ke? Apa tu? Mungkin ada hari-hari nak perlu buat ataupun minat sangat nak buat makanan tu. Saya suka makan makanan yang dipanggang macam daging, kambing, ikan. Itu favourite saya lah. Jadi kalau sebab dulu waktu saya kecil-kecil, mak saya memang selalu buat Sunday roast. Kalau hari Ahad kan masa lama kat rumah kan. So dia selalulah buat macam kambing, kadang-kadang lamb chop, macam tu. Jadi makanan macam tu memang antara my comfort food. Jadi kalau saya rasa macam okey hari ni nak special sikit lah. So saya buatlah hidangan. Dan sekarang ni saya suka masak brisket beef, slow roasted. Lamalah dalam 12 jam, 8 jam. So benda tu masak je. So biasanya saya akan masak tengah malam, jadi pagi siang tu dah settle dah masak dah saya punya hidangan. Kena tinggal nak buat lah. Awal-awal lah. Hebatnya. Bila nak masak tu kita rasa semangat kan. Bila kita dah prepare. Okey, untuk pengetahuan penonton, selain daripada menjadi seorang chef, Chef Imelda juga merupakan seorang usahawan dan pemilik kepada Mah & Co Product Lines. Lepas tu, apa yang menariknya, Chef Imelda juga ada membuat kelas masakan atau demonstrasi makanan sehingga di peringkat luar negara dan turut memberi penekanan terhadap makanan-makanan signature di negeri Sarawak. Jadi Chef Imelda, kita tertanya-tanyalah bagaimana penerimaan masyarakat luar negara terhadap masakan Sarawak sebenarnya? Sangat interesting ya. Sebab saya nak cerita sikit. Waktu saya pernah buat cooking demo dekat New Zealand, waktu tu Wintec University di Hamilton jemput saya untuk buat demonstrasi makanan dengan student-student kulineri. Jadi waktu tu saya macam, saya nak bawa satu bahan istimewa daripada Sarawak lah. Sebab memang saya biasa kalau buat demo memang saya akan kaitkan dengan Sarawak punya makanan. So saya bawa gula apung. Hidangan yang saya buat waktu tu ialah
umai salmon. Umai salmon saya buat, tapi saya tambah sedikit gula apung di dalam untuk memberi kemanisan ke dalam hidangan saya. Sebelum saya masak, saya minta student-student tu rasa gula apung. Jadi gula apung tu berjalanlah dalam botol saya bawa. So berjalanlah sepanjang-panjang dewan tu, seorang rasa sikit, seorang rasa sikit. Saya dah susah hati dah sebab kalau habis ni macam mana nak masak kan? Sebab nak suruh diorang rasa. So lepas tu diorang memang macam sangat triggered. Macam diorang memang suka gila sebab diorang rasa macam oh lain sangat rasa gula ni. Sebab gula apung kita kan lemak, ada masin, ada manis. Ya, ada masin di hujung dia. Jadi rasa gula tu sangat penuh. Maksudnya sangat wholesome dekat situ. So bila saya buat umai tu, diorang rasa macam macam sedap. Macam sebab bagi diorang, yelah kita gunakan bawang-bawang, kita gunakan limau and then dengan cili. Jadi flavor dia berbeza. Tetapi dekat New Zealand ada juga hidangan yang seakan-akan umai kita. Nama dia Ika something. Dia sebenarnya saya tak ingatlah nama dia apa. Ika something lah. Bukan. Bukannya. Okey, lepas tu macam? So hidangan tu macam hidangan kita kan letak dengan limau. Dia pun perap dengan limau, tetapi selepas perap dengan limau, diorang rendam dengan santan. Dia gunakan ikan mentah juga macam kita. Sama juga. Diorang biasanya guna tuna. Ika mata nama hidangan Ika mata. Ika mata. Sedaplah. Itulah saya kira peluang bukan ada pada semua orang. Bila mereka pergi keluar negara, mereka boleh berkongsi resepi. Betul, Gas. Pada masa yang sama, mereka boleh memperkenalkan aspek tradisional negeri kita di mata dunia. Sebab apa Ika Saiful? Dia bintang TV Star. Saya tengok dia post pasal makanan. Okey, Chef Imelda, sebab sekarang ni kita tahu bahawa selain daripada rasa kan, sebab para pelanggan ni kalau nak pergi ke restoran memang diorang titik beratkan mengenai rasa sesuatu makanan tu kan. Tapi dari segi food presentation pula, macam mana Chef Imelda berpendapat, sekalipun kita di rumah kan nak hidangkan makanan kepada keluarga dan sebagainya, food presentation pun kita kena jaga. Pendapat Chef Imelda? Okey, bagi saya, macam saya sebelum saya makan, mata saya makan dulu. So kalau saya tak kisahlah saya makan seorang ke, saya makan dengan kawan ke, plating is very important untuk saya. Dan saya kalau saya kata saya beli makanan daripada luar, saya tetap hiaskan makanan tu sebelum saya makan. Dan kawan-kawan saya dah tahu sangat dah. So janganlah harap nak makan direct daripada bekas makanan tu dan saya akan hidang lah. So bagi saya tak kisah kita makan dekat mana, tetapi jika kita suntikkan hidangan kita cantik-cantik tu, kita hias, kita susun, kita tabur dengan daun sup ke, daun ketumbar ke, cili hias ke, tak kisah. Dia akan memberi lebih kepuasan waktu kita makan. Sebab apa? Mata makan dulu, lepas tu barulah journey tu masuk dalam mulut, terus ke perut. Dan bila dekat perut tu hati senang lah. Dari mata ke hati, hati ke perut, bukan? Kalau saya kat rumah Chef Imelda, saya rasa macam penuh lah Instagram saya dengan gambar-gambar makanan. Rugi kalau tak ambil gambar kan? Betul. Bila kita dah pandai memasak, kita dah pandai present makanan kita, memang sedap lah. Kamera dulu yang makan. Kamera. Sebelum kamera dulu kan. Kamera yang dulu makan. Okey Chef, kita tahu yang Chef ada kelas, ada membuat satu kelas dan yang pastinya kehadiran pelajar itu bukan sahaja di Malaysia, di serata dunia. Jadi apakah kenangan yang paling manis Chef Imelda sepanjang melakukan program sebegini dan siapakah antara mereka yang menyertai kelas-kelas daripada Chef sebenarnya? Okey, antara kenangan manis saya waktu saya buat kelas dekat Holland, dekat Netherlands. Waktu tu Tourism Malaysia jemput saya untuk mengadakan demonstrasi masakan. Sebab diorang memang setiap tahun ada jemput pihak media untuk tahu Malaysia dengan lebih dekat lah. So antara cara yang diorang buat pada tahun tu, diorang jemput saya untuk ajar diorang masak. Jadi saya ajar diorang buat kari ayam dan juga roti jala. So waktu tu memang semua diorang menjala lah. Semua masak sekali. Dan yang paling best, lepas kami masak, kami makan ramai-ramai dan ada yang lebih tu diorang tapau bawa balik sebab diorang kata diorang nak kongsi apa yang diorang masak hari ni dengan keluarga mereka. Jadi ada yang lebih-lebih better tu kan, lebih-lebih tepung tu, diorang pun jalakan lagi sebab nak bawa balik. Sebab nak bawa balik. Jadi waktu tu diorang rasa macam
sangat teruja. Sebab apa? Masakan kita, apa yang menarik tentang masakan kita? Masakan kita, kita ada 3 kaum yang utama dan juga pelbagai kaum-kaum lain di Malaysia. Jadi dalam hidangan kita, kita menyampurkan pelbagai teknik hidangan daripada kaum lain, pelbagai rasa, pelbagai flavor menjadi satu hidangan yang sangat unik yang diorang boleh beza. Kari Malaysia, kari India, kari Jepun lain, beza. Lain. Lain. Beza dekat situ. Dan lebih-lebih lagi di Sarawak. Goyang kepala lah, lain. Kari lain. Kan, lebih-lebih lagi di Sarawak, Wan Alif, kita lebih daripada 27 etnik dan kaum kan. Saya kira banyak lagi masakan signature negeri Sarawak yang boleh kita bawa ke pentas antara bangsa. Dan makanan ini gas menyatukan semua kita, betul tak? Wadah perpaduan kita kan. Betul. Chef Imelda sebagai seorang yang orang kata berpeluang untuk merantau hampir di seluruh dunia, berjalan sana sini, membuat demonstrasi makanan, berkongsi ilmu dan sebagainya. Mungkin akhir sekali lah pesanan Chef Imelda kepada anak-anak muda di luar sana supaya orang kata jangan teragak-agak sekiranya ada minat untuk menceburi bidang masakan dan tambah nilai itu bawa makanan signature di negeri mereka ke pentas antarabangsa. Baik, mungkin pesanan daripada Chef. Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya cuma ingin berpesan kalau kita ada cita-cita di dalam hati, jangan takut untuk mencuba. Sebab apa? Kita tak tahu daripada cita-cita, daripada mimpi tu boleh jadi apa. Macam saya tak pernah sangka dengan memasak dekat rumah untuk mengenyangkan perut saja dah boleh bawa saya pergi ke Italy, boleh bawa saya pergi ke Netherlands dan banyak tempat lagi. Dan bagi saya yang paling penting, benda yang kita biasa makan, macam saya umai tu memang favourite. Jadi umai tu memang signature demo saya di mana saja saya berada. Jadi walaupun kita jauh, walaupun saya tinggal di Kuala Lumpur, jauh daripada Sarawak, tapi Sarawak tetap di dalam hati saya di mana saja saya berada. Wow, Sarawak sentiasa dekat di hati kita. Betul kan? Okey, terima kasihlah kita ucapkan kepada Prodi Makanan ataupun Chef Selebriti, Chef Imelda kerana sudi berkongsi mengenai cerita inspirasi sebenarnya yang seorang orang kata telah berjaya merantau di hampir seluruh dunia, berkongsi resepi makanan tradisional Sarawak. Dan apa yang pasti Chef Imelda, mungkin kita balik di Kuching kelak nak, boleh share lah dengan kami orang di TVS resepi chocolate chips Dabai, okey? Boleh, no problem. Dengan burnt cheesecake Dabai sekali. Yo, dua sekali offer. Okey, terima kasih sekali lagi kami dah ucapkan kepada Chef Imelda. Banyak. Terima kasih. Stay safe. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, dah rasa lapar dah. Teringin, tak sabar nak rasa apa nama dabai-dabai daripada dabai tadi. Nasi goreng Dabai dah sedap, buat kek mesti sedap kan. Rasa masin, rasa manis, memang lengkap lah kan. Berkrim di sekitar ramai. Dah pasal makanan dah Okay. Selepas ini kita nak bawakan antara tumpuan utama yang perlu menjadi fokus anda pada hari ini untuk diceritakan bersama dengan keluarga, rakan-rakan sepejabat dan sebagainya. RMK ke-12 fokus kepada pembangunan Sarawak dan Sabah. Tapi jangan ke mana-mana, semuanya selepas ini. Sejahtera Asia. Terima kasih kami ucapkan kepada anda yang telah mengucapkan ucapan selamat pagi kerana selain di TVS, Saran 1, Duda Astro dan MyTV, kami juga bersiaran langsung menerusi FB Live di Facebook TVS dan Facebook Sejahtera Asia. Baik, kata Cik K. Faizal, #Imelda Masak. Selamat pagi katanya. Juga daripada Farzela HMS, katanya selamat pagi Sejahtera Asia dan tetamu jemputan. Selamat pagi kepada kita juga. Daripada Zainal bin Bojet, boleh try sup power. Okey, kita boleh try sup power. Kita masak lidah tadi. Kita masak sup. Mungkin sedap kan? Mungkin ramai juga yang suka. Terima kasihlah kami ucapkan kepada semua yang menonton kami di FB Live, di Noni Jamali, Azriel, Rizal Jamali dan sebagainya. Dan pastinya ini adalah blok ketiga. Kami akan bawakan anda fokus utama yang perlu menjadi tumpuan anda hari ini. Kita mulakan dengan perkembangan rancangan Malaysia ke-12. Ya, rancangan Malaysia yang ke-12 seperti yang sedia maklum semalam telah pun berjalan dengan lancar, iaitu antara topik yang menjadi tumpuan usaha lonjak pembangunan Sabah Sarawak dipergiat di bawah RMK ke-12. Pembangunan Sabah dan Sarawak akan terus diberi keutamaan di bawah rancangan Malaysia ke-12 RMK 12 selari dengan komitmen Kerajaan Persekutuan untuk menyelesaikan isu perhubungan tuntutan kedua-dua negeri itu berdasarkan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA 63. Menerusi rancangan
5 tahun bermula 2021 hingga 2025 yang diberitakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob di Dewan Rakyat pada semalam. Beliau berkata ini termasuk keperluan untuk infrastruktur asas, kawal selia gas dan elektrik serta aspek pendigitalan dan keselamatan. Nampaknya Sabah dan Sarawak bukanlah sekadar pemerhati, betul tak Gas? Betul. Diberi juga apa kata orang keperluan dan kehendak ataupun tuntutan yang seharusnya dan hak yang harus Sabah dan juga Sarawak dapat sebenarnya. Sebab itu pendekanan terhadap Sabah dan Sarawak dalam rancangan Malaysia ke-12 ini, Wan Alif, menunjukkan tahap keupayaan negara dalam merapatkan jurang pembangunan antara Semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak. Malah kata Setiausaha Agong Gabungan Parti Sarawak GPS yang juga Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, Datuk Seri Alexander Nathalinggi, apa yang ditekankan melalui RMK12 juga adalah pembangunan sosioekonomi. Bukan sahaja dari segi infrastruktur asas, tetapi keperluan untuk menjana pendapatan tinggi serta peluang pekerjaan selain menyertai program keusahawanan dan industri. Penonton, ini adalah rancangan Malaysia ke-12. Maksudnya rancangan Malaysia untuk tempoh 5 tahun. Jadi fokus kita sekarang ini, Wan Alif, adalah dari segi pelaksanaannya pula. Kena kurangkan birokrasi yang boleh mengekang sebenarnya kejayaan RMK12 ini. Betul tak? Betul. Dan dalam usaha mentransformasikan kawasan luar bandar, Perdana Menteri sekali lagi menekankan aktiviti ekonomi yang mempunyai nilai tambah yang tinggi akan dirancangkan melalui platform e-dagang, pertanian pintar dan industri luar bandar. Manakala infrastruktur luar bandar akan dipergiatkan dengan membina dan menaik taraf 2,800 km jalan berturap di Sabah dan juga Sarawak. Alhamdulillah. Kita tak sabarlah. Harapkan pelaksanaannya akan berjalan dengan efektif. Baik, perincian yang seterusnya, berita gembira akan berpindah ke fasa ketiga. Fasa ketiga di Zon Selatan Sarawak berkuasa 1 Oktober ini. Itu yang sibuk dia orang cakap, jangan yang paling menarik perhatian saya, jangan nak gabung gila, memang semua singgit Sarawak dah fasa. Kuching dah ada beberapa zon di Zon Selatan dah, ada lambat Zon dikit Selatan, lah. ya lambat sedikit lah. Ini yang dikatakan menerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS. Keputusan itu dibuat selepas Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak dan Majlis Keselamatan Negara Negeri Sarawak membuat penilaian risiko dan menambah kira nilai-nilai ambang dan ketiga indikator Pelan Pemulihan Negara PPN bagi Zon Selatan. Zon Selatan itu masuk Kuching, bau Samarahan, Serian dan Lundu, Asajaya, Terbeduk juga, betul itu Gas. Dan sementara itu pemandu dan juga pekerja bagi kerendaan membawa barangan serta perkhidmatan wajib. Anak tu selalu ditanya lah, macam ni rentas dek kau, rentas dek kau. Anak ia masih lagi ditanya-tanya. Kena perlu ada saringan RTK, Genket dan juga Silva Test setiap 7 hari selain daripada mendapatkan permit PDRN jika perlu. Jika perlu melaksanakan tugas secara rentas daerah dengan kerap. Perlu ada apa tadi? RTK. Ujian saliva lah yang perlu dilakukan kan. Bukan SIVA. Dan pastinya Walif, penonton kita nak tahu juga antara aktiviti-aktiviti yang dibenarkan beroperasi. Antaranya adalah kedai nombor ramalan, spa, refleksologi dan wellness, pusat kecantikan, pusat kafe cyber, kedai menjual permainan kanak-kanak, pusat rekreasi snooker, kedai memancing udang, pusat gimnasium, premis atau studio aktiviti zumba, yoga dan turut dibuka adalah kolam renang serta aktiviti pelancongan dan produk tarikan pelancongan di bawah bidang kuasa Kementerian Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Sarawak. Lepas sebut satu persatu senarai aktiviti ni, saya tahu apa yang Wali paling tunggu-tunggu. Massage, refleksologi kan. Aduh, rasa macam lain macam badan pagi ni. 1 Oktober nanti. 1 Oktober. Tapi apapun kena patuh SOP. Bak kata Wan Alia tadi, jangan gambung lah. Jangan gambung. Sikit Sarawak lah. Dalam kita orang kata menikmati kelonggaran ini, ingat juga tanggungjawab kita lebih besar untuk jaga kesihatan diri dan keluarga. Sebab itu kami nak ingatkan kepada ibu bapa supaya galakkan anak-anak untuk ambil vaksin. Perincian seterusnya. Anak-anak perlu ambil vaksin sebenarnya, tetapi ini berlaku di negeri kita di Sarawak. Segelintir ibu bapa tidak benarkan anak terima vaksin juga. Seperti mana yang dimaklumkan oleh Timbalan Menteri Pendidikan 1, di mana terdapat ibu bapa yang masih enggan memberi anak mereka vaksin ataupun membenarkan anak mereka untuk menerima vaksin yang dikatakan boleh memberikan kesan sampingan terhadap anak-anak mereka. Tapi sebelum itu, saya nak tanyalah sedikit Gas.
kalau kita tak dapat nak, kata orang tak dapat nak beri ataupun nak melakukan sesuatu kebaikan itu, apa kata kita nak dapatkan nasihat dulu. Betul. Nasihat. Sebab kita ada perunding kesihatan, kita ada pegawai kesihatan yang akan memberi nasihat. Sekiranya kita masih ragu-ragu, kita masih lagi berfikir vaksin itu akan memudaratkan anak-anak kita, apa kata kita minta nasihat ataupun pandangan kebaikan daripada mereka ini, adakah anak kita layak ataupun sebenarnya dapat menerima vaksin ini demi kelangsungan kehidupan mereka. Mereka pun ada hak juga, betul tak, Gas? Ya, secara teknikalnya, vaksin tak diwajibkan oleh kerajaan. Ya, setiap orang ada hak, Alif. Betul. Tapi mempertahankan hak anda bukan bermaksud anda boleh mengganggu hak orang lain. Ataupun yang lebih penting, bukan sehingga membahayakan kesihatan dan nyawa orang lain. Ya, jadi marilah kita berfikirlah sebenarnya. Kita self-reflection dan sebagainya. Ingat, kita kena lakukan apa yang terbaik, bukan saja untuk diri kita, tetapi untuk semua oranglah di sekeliling kita dengan pengambilan vaksin. Okey, seterusnya juga kami nak wawarkan kepada anda kerana vaksin ini diakui selamat sebenarnya oleh pihak yang bertanggungjawab, kerana menurut pakar virologi dari Universiti Sains Malaysia, Profesor Madya Dr. Yahya Ahmad Arif, dari segi keberkesanan dan risiko, kesan sampingannya sama je macam golongan dewasa. Dan progres ke hadapan, ya okey, kita abaikanlah yang negatif ini, kita nak wawarkan progres yang positif kepada penonton kita kerana menurut KPM sebanyak 33.3% daripada lebih 2 juta murid berusia 12 hingga 17 tahun di seluruh negara telah pun menerima dos pertama vaksin COVID-19 hingga semalam, manakala 4.5% daripada mereka telah lengkap vaksinasi macam kita, golongan dewasa. Jadi ini satu progres yang baik sebenarnya, dan pastinya satu lagi berita baik yang ingin kami kongsikan kepada anda adalah kebenaran rentas negeri dijangka bulan hadapan. Menurut pengerusi MPN Tan Sri Muhyiddin Yassin, kebenaran rentas negeri dijangka akan dapat dilakukan bulan hadapan, iaitu bulan Oktober bersandarkan kepada data selepas 90% populasi dewasa lengkap vaksinasi. Tambah beliau, soal pembukaan sempadan negara Walid juga sedang diperhalusi kementerian berkaitan dan akan dibincangkan bersama dengan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Hal ini kerana keputusan untuk buka sempadan ini bukan sesuatu yang ringan. Perlu diambil berat dan dipandang orang kata sangat serius lah, kerana orang kata ianya akan memberi impak yang sangat besar kepada negara, betul tak? Betul. Dan pastinya kita tak nak buang masa, kita nak bawakan perkembangan COVID-19. Wan Alif, mulakan di seluruh Malaysia dahulu. Ya, Gas, betul itu, Gas. Dan untuk situasi COVID-19 di seluruh Malaysia setakat semalam 27 September 2021, sebanyak 16,430 kes sembuh baru direkodkan, dan ini menjadikan jumlah kumulatif 2,05,942. Dan semalam juga mencatatkan angka 10,959 kes baru jangkitan akibat COVID-19, dan ini telah menyumbang kepada kumulatif peningkatan sebanyak 2,209,194 kes. Dan duka cita dimaklumkan semalam juga ada 258 kes kematian di seluruh Malaysia dicatatkan. Salam takziah daripada kami di seluruh warga kerja sejahtera Asia. Dan sebahagian besar kes yang dicatatkan semalam, Gas, ianya masih dalam kategori 1 dan juga 2, di mana mereka yang bergejala dan juga bergejala ringan. Tidak bergejala dan bergejala ringan, manakala selebihnya bagi kategori 3, 4 dan juga 5. Dan juga semalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan telah pun mencapai lebih daripada 321 dos diberikan, dan lebih daripada 18 juta yang telah pun lengkap menerima dos, kira 2 dos lah. So alhamdulillah, semoga benda tu terus menjadi satu keupayaan kita agar kita boleh dikatakan menang ataupun boleh hidup bersama COVID, tetapi kita menang walaupun kita hidup bersama COVID. Betul tak? Menang walaupun kita hidup bersama COVID. Saya suka kata itu. Dan kalau boleh jugalah, mungkin ramai yang mengungkapkan rasa syukur sebab tadi kita tak biasa lihat dekat skrin kau, Selangor tak warna merah. Tadi warna hijau Selangor. Mencatatkan angka kes bawah daripada 1,000 kes, dan ini boleh dijadikan contohlah kepada kita di negeri Sarawak terutamanya untuk menurunkan kes harian, kan? Kerana Sarawak semalam merekodkan 2,723 kes baru COVID-19, menjadikan jumlah kumulatif kes di Sarawak kini adalah sebanyak 201,812 kes. Menurut JPBNS, sebanyak 99.56% daripada kes malam adalah kategori 1 dan 2, manakala hanya 0.44% adalah kategori 3, 4 dan 5. Macam anda lihat di skrin, Kuching merekodkan jumlah kes harian tertinggi iaitu dengan 888 kes, Samarahan 249 kes, Midi 200
149 kes, 1,228 kes, Sri Aman 184 kes, Bintulu 119 kes, Serian 105 kes dan beberapa lagi daerah lain mencatatkan di bawah angka 100 kes. Anda boleh rujuk di Facebook JPBNS. Dalam pada itu, 1 kes kematian duka cita dimaklumkan telah membabitkan seorang wanita berumur 74 tahun di Sarike semalam. Jadi, kena ingatlah walaupun kita sekarang ini nak masuk kepada fasa endemik dan sebagainya, ingat kita masih belum selamat kalau semuanya masih lagi tidak selamat kan. Jadi dalam kita menikmati kelonggaran yang semakin banyak dibuka ini, ingat jaga SOP demi kesihatan diri dan keluarga. Ya, tingkat kawalan diri agar kita, seperti yang saya cakap tadi, kita hidup bersama dengan COVID tetapi kita tetap menentang COVID-19. Dan selepas ini, seperti biasa, kita ada slot pendidikan bersama dengan Cikgu Azila. Sediakan pen, sediakan kertas dengan anak-anak duduk terpacak depan TV ataupun apa saja gadget. Selepas ini, kita bersama dengan Cikgu Azila. Tetap bersama kami di Sejahtera Asia. Jangan ke mana-mana. Sedang membara, jiwa ini tak pernah henti, terus melangkah.
Seperti biasa dalam rancangan Sejahtera Asia, kita ada slot pendidikan bersama Cikgu Azila. So, selamat pagi Cikgu Azila. Selamat pagi. Apa khabar Cikgu? Baik, Oh, sihat. semua warna biru itu. Ya, warna tema. Peace dulu Cikgu. Peace. Okey, teruskan Cikgu. Nya mesti peace dulu. Oh. Entah. Okey. So, minggu lepas lah kita. Minggu lepas lah. Minggu Tahu lepas ya. kita. Saya si ada minggu lepas. Si ada macam yang ni student paling selalu hadir ni. Okey, yang minggu lepas apa kita ada belajar adalah tentang kuasa 2. Kuasa 2 contohnya yang kita buat yang senang dululah. Contoh 4 kuasa 2. Ingat tak adik-adik? 4 kuasa 2 ini maksudnya 4 darab 4. So ini tersenanglah 16. Satu magic yang saya ada ajar pada minggu lepas adalah apabila nombor itu dianya 90 lebih. 90 lebih. Contoh 90 berapa? 8. Kuasa 2. Okey. Kalau yang ini kita ulang kaji sikitlah sebab yang hari ini punya teknik baru yang akan kita belajar adalah sesuatu yang ada kaitan dengan ini. Okey. 98 98 kuasa 2 kita akan cari bezanya dengan 100. Kecil lah, besar sikit. Okey, 100. Kita cari dia punya beza dengan 100. Beza maksudnya tolak lah. 98 dengan 100 ni kalau tolak kita akan dapat nombor 2. Si bongkah tolak lah. 2. Okey, kita akan letak 2. Selepas itu 98 apa dia nak gunakan dengan 2 ni? Nak pakai apa 2 tu? Okey, caranya adalah 98 ini tolak dengan 2. So kita akan dapat 96. Okey. Selepas itu 2 ini kita darab dengan dirinya sendiri. 2 darab 2 dapatlah 4. Kita letak 04 begini. Ingat lagi tak yang dekat rumah adik-adik kita semua? Ingat tak adik-adik? Ingat minggu lepas kita dah belajar. 90 lebih ini kuasa 2. Ingat kuasa 2 maksudnya darab dengan dirinya sendiri. 98 darab 98. So terus dapat tanpa tekan kalkulator, tanpa kita guna bentuk lazim, terus dapat. Sikit lagi pakai ulang kaji. Sikit lagi. Okay. Dia tu pemadam Cikgu. Guna pemadam Cikgu. Kelak. Ingat Cikgu nak padam. Belum. Okey. 96 kuasa 2. 96 kuasa 2 maksudnya 96 darab 96. Okey. Apa bezanya dengan 100? Beza maksudnya tolak. Okey. Bezanya adalah 4. Okey, gunakan 4 ini untuk menolak 96. 96 tolak 4 kita akan dapat 92. Selepas itu 4 ini kita darab dengan dirinya sendiri. 4 darab 4. Berapa 4 darab 4? Ingat tak? 4 darab 4 berapa adik-adik? Tengok dalam ni. Ingat tak? Alif Rugaya, Idrina. Ingat tak? Okey. So 4 darab 4 16. Maka jawapannya 9216. Ini yang kita belajar minggu lepas. Kalau kurang daripada 100, kurang daripada 100, kurang maksudnya apa? Tolak. Sebab itu dari tadi kita guna tolak. 98 tolak 2, 96 tolak 4. Sekarang saya nak ajar kalau lebih daripada 100. Lebih itu kita associatekan, kita apa associate dengan apa? Tadi kalau kurang associate with minus, tolak. Kalau lebih kita akan hubungkan dia dengan tambah. Macam ni tu. Tambah indah tu. Tambah indah. Okey. Guna pemadam? Pemadam guna Cikgu. Dari tadi asyik pemadam je producer kita ni Cikgu. Okey. Budak kelas sebelah Budak kelas sebelah. Budak kelas sebelah ni. Okey. Jangan letak situ, letak bawah Cikgu. Letak bawah. Okey. Sini boleh? Situ. Okey. So, kalau nombor itu lebih daripada 100, contohlah saya ambil 102. Kuasa 2. Besar nama ni. Besar ni Cikgu. 102 darab dengan 102. Tak perlu guna kalkulator Tak perlu Tak perlu guna bentuk lazim. Tak perlu. Kita guna cara angin apa ni? Angin genius kita nak. Angin genius. Apakah beza nombor ini dengan 100? Again, kita main dengan 100. Beda pau dah atas ya. Okey. 100 dengan 102 ini, dia punya beza adalah ni tengok 2. Dia punya beza adalah 2. So kita ambil nombor magic dekat sini adalah nombor 2. Saya kata tadi kurang. So tadi tolak. Sekarang lebih daripada 100. So sekarang tambah. Berikan perhatian dekat sini Tambah. Tambah apa? Nombor ini tambah. 2. 102 tambah 2. 104. Okey. Relax dulu. Nombor besar ni, nombor besar. 2 macam tadi juga. Tadi tolak. Sekarang tambah. Tapi part yang kedua ni sama.
2 ini darab dengan dirinya sendiri. 2 darab 2, kita akan senang dapat 4. Kita letak 04. Ni jawapannya 10,404. Cikgu, kenapa cikgu geliga sangat otak? Saya makan selalu makan angin genius. Angin genius, hebat. Makan angin genius bagi. Okey, adik-adik okey tak? Boleh faham? Adik-adik okey tak? Boleh faham kan? Yang ni faham, senang sangat nak faham ini, cuma perlukan anda punya fokus. Betul. Sebab dia ada ni nak tambah sini, tolak sini kan. Tapi mudah kalau kita dah faham. Jom kita try nombor lain. Pemadam. Guna pemadam. Yang senang kita ambil nombor yang 10 something lah. Katakan saya ambil 10 selepas 2 atik 3 lah. Kita guna 3. Okey. Practice make perfect kan? Okey. 103. Kalau 103, 103 bezanya dengan 100 adalah 3. Okey. Ini magicnya lah. Nombor 3 yang akan jadi magic dia nanti. Okey. 3 itu nak buat apa? Kita gunakan tambah. 103 tambah 3, kita akan dapat 106. Selepas itu, 3 ini darab dengan dirinya sendiri. Okey, 09. Tu siapa jawapan? 10,609 ringgit dah. Tunggu saya ringgit. Macam mana kita nak sebut? Baca 10,609 sajalah. 10,609. Cikgu, ada orang nak bawa cikgu breakfast lepas ini. Kita punya producer lah. Wah, okey. Jom kita habis cepat. Jom habis cepat. Habiskan cikgu. Kita ada 2 minit lagi. 2 minit lagi. 2 minit 20 soalan boleh? Okey, 2 minit 2 minit. 2 minit. Okay, aduh, cikgu. Cepatlah habis ni, cikgu. 105/2. Jom. Saya rasa adik-adik kalau dia dah dapat catch up, dah dapat tangkap apa yang kita belajar tadi, dia dah dapat jawapan dah ni. 105/2. Apa 105 105/2? Maksudnya 105 darab 105. Pertama sekali, apa beza dia dengan 100? 105 bezanya dengan 100 adalah 5. Macam mana kita nak gunakan 5 ini? Step yang pertama, tambah dengan ini. 105 tambah 5 dapat 110. Okey. Seterusnya, nombor ini darab dengan dirinya sendiri. 5 darab 5. 5 darab 5, 25. Ya Allah. Jawab nombor puluh ribu, belas ribu. Tanpa kalkulator adik-adik kita dah sekarang. Itu saja. Lama. Memandangkan cikgu ada kelas tambahan lebih. Kelas kita anjak sehingga jam 9. Nak tak? Boleh. Janganlah, saya lapar ni. Okey, terima kasih kepada Cikgu Azila, ilmu genius yang telah dikongsikan pada hari ini. Dan yang pastinya ilmu tu jangan dipakai seorang-seorang tak biar cikgu. Betul. Sebar dengan anak-anak kawan-kawan kita, adik-adik kita. Punya ada member-member yang sempat nangga, boleh kongsikan. Okey. Dan sekian dahulu daripada kami di Sejahtera Asia untuk episod pada hari ini. Saya Wan Alif, Cikgu Azila. Daripada inspirasi kami cetuskan inovasi. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.